Ya, bersama dengan rakan kita dari daerah Belait, Madini Haji Ahmad. Assalamualaikum Madini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Jumaat ya kepada Selamat Fakhrul dan pagi. juga Apa khabar Hani. Madini Apa pada khabar pagi ini? rakan setugas kita? Iya, dan selamat pagi Madini. Apa khabar Madini pada pagi ini di daerah Belait? Alhamdulillah saya dalam keadaan yang baik juga ya. Ya. Syukur, Jadi Alhamdulillah. kita harapkan walaupun hari ini adalah merupakan fasa peralihan. Betul. Dan premis-premis bangunan Awam perniagaan dibukakan dan sebagainya. Jadi kita Betul. harapkanlah supaya sama-sama petani Berupaya. memberikan satu iktikad, sentiasa menjaga kebersihan petani dan sentiasa menjaga jarak petani. Betul. Dan juga SOP yang tertentu. Baiklah, kita ni Ya. pasti daerah Belait mempunyai banyak perkongsian yang ingin disampaikan hari ini Madini. Jadi kita persilakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Fakhrul dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Jumaat. Alhamdulillah di pagi Jumaat yang penuh barakah ini diharapkan bus kita agar sentiasa di dalam keadaan yang sihat dan juga sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa saya akan menemani bus kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Untuk makluman bus kita, keadaan cuaca di daerah Belait alhamdulillah dalam keadaan yang cerah juga ya. Jadi apa saja yang bus kita rancangkan pada hari ini, insya-Allah semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan ya. Ya sudah, seperti yang dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan bahawa kesemua masjid-masjid di negara ini akan dibukakan pada hari ini 19 November 2021 untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat, dan hanya jemaah lelaki yang berumur 18 tahun ke atas dan mempunyai blue health card berwarna hijau dan kuning serta melengkapkan 2 dos vaksinasi COVID-19 yang akan dibenarkan masuk ke premis masjid. Dan kepada jemaah akan diingatkan supaya sentiasa menggunakan sungkup muka semasa menunaikan fardu Jumaat dan tanpa membukanya sehingga sampai di rumah kediaman masing-masing. Dan makluman seterusnya, Kementerian Kesihatan membukakan jadual waktu operasi bagi pusat vaksinasi COVID-19 bagi daerah Belait, khusus bagi individu yang menerima suntikan vaksinasi dos kedua secara walk-in yang mana akan diadakan di Pusat Kesihatan Sungai Liam bermula pada 9 November 2021 sehingga 21 November 2021. Dan operasi ini akan dijalankan pada setiap hari Isnin, Khamis dan hari Sabtu bermula pada pukul 1.45 petang sehingga 4 petang. Baiklah, seterusnya kita akan saksikan bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Sukan tinjuan ni memang dari dulu sudah orang selalu menganggapkan ya sukan yang ekstrim, yang bahaya, tetapi sebenarnya selamat because there are rules and regulations, peraturan pertandingan yang boleh keep the athlete safe. Sukan tinju pada zahirnya sering dilihat sebagai sukan yang ekstrim dan berbahaya. Namun hakikatnya, ia cukup selamat kerana peraturan pertandingan ditetapkan dalam menentukan keselamatan setiap petinju. Meskipun sukan tinju dianggap sebagai aktiviti ekstrim dan lasak, akan tetapi ia dapat membentuk satu disiplin diri selain dapat mengekalkan kesihatan tubuh badan dan kecerdasan melalui latihan-latihan. Malah dalam masa yang sama, sesuai untuk menumpukan fokus mencapai sasaran.
Untuk menjadi seorang yang mahir dalam tinju latihan mesti cukup, at least 6 kali dalam seminggu. Berlari pun tidak boleh ditinggalkan, dan juga mesti training sama coach yang ada ilmu lah, yang ada cukup pengalaman. InsyaAllah dapat tu jadi peninju. Tahap ketangkasan perlu dititikberatkan dalam sukan tinju kerana ianya merupakan aspek penting. Petinju perlu mempunyai tahap ketangkasan yang tinggi untuk bergerak dan menukar arah pergerakan dengan kadar yang cepat dan pantas, sama ada ketika melakukan serangan ataupun mengelakkan diri dari pihak lawan. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apa manfaat sukan tinju terhadap kesihatan? Setiap kali bercakap mengenai sukan tinju atau boxing, kita mungkin akan terbayang, ia hanya dimainkan oleh individu yang berbadan besar dan berotot. Selalunya kalau latihan tinju banyak membakar kalori. Dalam 1 jam selalunya orang dapat membakar 800 kalori. Jadinya ya bagus untuk mengurangkan berat badan sama memfitkan badan tu lagi. Dalam usaha mempromosi dan mempopularkan sukan lasak ini di peringkat akar umbi, kini sukan tinju sudah mendapat tempat di kalangan golongan belia yang gemarkan aktiviti lasak. Ini menunjukkan tinju semakin diminati dan ia satu perkembangan yang positif khususnya kepada masa depan sukan tersebut. Sebelum aku melihat selalunya orang bermula training boxing umur akhir tak, umuran 30, 28, 29 seperti kan. Tapi zaman sekarang ni alhamdulillah banyak sudah youth yang join youth. Umur 14, 15 pun sudah mula masuk dalam gym. Macam dalam gym saya ini saja sudah terdapat lebih 20 ataupun 30 anak muda youth yang bermula training boxing. So for me that's a very positive thing. Instead of dorang lepak depan tu kan, baik lagi dalam gym training. InsyaAllah boleh jadi atlet Brunei lah satu hari nanti.